dia menang nombor ekor. Itu yang dia beli kereta tu. Biar benar kamu mat, jangan fitnah orang. Aku tanya dia kan. Janganlah tanya. Ini aku pun dengar cerita pada orang. Tak, aku nak tanya juga. Tuan-tuan pergilah tanya dia. Den, dengar cerita kau menang nombor ekor, sebab tu kau beli kereta. Betul ke? Astaghfirullahalazim, Abang Mat. Mana ada Abang Mat? Ini kereta isteri saya. Dia baru beli, saya manalah mampu. Dia baru beli, bulan-bulan dia bayar. Oh gitu, sebab dia kata you menang nombor ekor. Tak ada. Tak betul tu. Sajalah nak dapat kepastian. Nanti boleh aku terangkan pada dia orang balik. Itulah sifat benar. Ini kita sekarang ni tak ada nombor ekor. Yalah. Dia mana ada pencen, macam mana boleh beli kereta? Kau fikir tengok. Tak adanya slip gaji, macam mana nak dapat loan? Ini nombor ekor ni. Sambil duk buka pulsa. Sedap juga kurma ni je. Kata dia. Kena ngumpat lagi. Yelah kereta tu pun mahal. Sambil duk makan kurma, buka puasa. Ikut sunnah Nabi pula. Lepas ni nak sembahyang, nasi tak nak makan. Sunnah Nabi ke fitnah orang? Sunnah Nabi ke pergi tuduh orang? Tak ada tuan-tuan. Tengok Abdullah bin Salam. Dia pergi tanya Nabi direct. Kalau kamu Nabi, kamu mesti dapat jawab 3 soalan ini. Sebab Nabi-Nabi saja yang tahu. Maka Nabi pun bertanya, apakah 3 perkara itu? Wahai Abdullah bin Salam, soalannya ialah, apakah makanan pertama ahli syurga? Macam soalan, macam cerita apa? Nujum 4 belalang je. Ada 4 masalah. Tu saya tak ingat cerita tu. Punya teruk raja-raja dulu. Ya, pertaruhan dia negeri. Main teka silang kata ya. Betul, salah, negeri pertaruhan. Sign lagi. Itu zaman-zaman dulu-dulu tuan-tuan. Raja-raja zaman dulu tak apa nak cerdik. Ya, pohon beringin dengan pohon rendang ke apa? Pohon beringin dengan pohon rendang. Soalan pertama, apakah makanan pertama para penghuni syurga tak kala mereka masuk syurga? Itu soalan pertama. Soalan kedua, bagaimana seorang anak boleh menyerupai ayahnya, dan bagaimana pula dia boleh menyerupai ibunya? Soalan ketiga, apakah tanda-tanda kiamat yang pertama sekali muncul sebelum kiamat? Bila Nabi mendengar soalan demikian, Nabi menjawab. Dan Nabi tidak perlukan bantuan belalang. Kita hari ini perlukan bantuan macam-macam. Talian hayat lah, clue, sokongan penonton, undian penonton. Tu pun kena tanya pula, anda yakin? Macam-macam soalan tu. Talian hayat lah, talian apa lah. Nabi Muhammad tak ada talian hayat, direct jawab. Nabi Muhammad berkata, makanan pertama ahli syurga bila masuk ke dalam syurga ialah mereka akan makan hati ikan paus. Itu adalah makanan pertama yang akan dijamu oleh Allah Ta'ala kepada ahli-ahli syurga. Abdullah bin Salam kata, tuan benar, 1-0. Nah, kemudian adapun kata Rasulullah, yang menjadikan anak menyerupai ayahnya adalah ketika suami isteri bersetubuh. Air mani suaminya melebihi air mani istrinya, maka anaknya akan menyerupai ayahnya. Dan jika air mani istrinya melebihi air mani suaminya, maka anak itu akan menyerupai ibunya. Kata Abdullah bin Salam, tuan benar, 2-0. Sedangkan tanda kiamat yang pertama sekali akan munculnya api yang mengumpulkan manusia daripada timur dan barat. Ia akan terbit daripada Yaman. Api ini akan menghambat manusia. Waktu siang dia kejar manusia. Bila malam api ini berehat, manusia pun berehat. Besok bila siang muncul, api ini kejar lagi manusia. Manusia pun lari. Ini api yang akan terbit daripada negeri Yaman. An-narun tadrudul minal Yaman yahsyuruhum ila mahsyarihim. Akan terbit daripada Yaman dan mengumpulkan manusia di padang mahsyar. Itu adalah tanda-tanda kiamat, mengumpulkan manusia dengan api yang terbit. Bila jawapan begitu, terus Abdullah bin Salam berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Islam terus Abdullah bin Salam tanpa banyak soalan, sebab dalam jiwanya sudah ada sifat benar dan mencari kebenaran. Dia takkan kata lagi, kamu ada soalan bocor Dia tak tanya lagi, kamu mesti ada orang kabur kamu Aku tak puas hati. Kalau kamu orang yang tulus mata, tolonglah tengok apa yang ada dalam tangan beta. Dia tak tanya macam itu, sebab dia tahu jawapan dia. Dan dia kenal Nabi Muhammad. Tak ada siapa nak pergi buat laporan ataupun report soalan pada Nabi Muhammad. Itulah orang yang benar. Orang yang benar, bila dah nampak jawapan benar, dia terus percaya. Dia takkan kata lagi, ini mesti berdalih punya ni, mana boleh mengaku dah berak tepi jalan, tengah jalan, mana lah orang mengaku. Dah dia kata dak lah, selesai masalah. Aku dengar cerita kamu kahwin 3. Tak ada, mana ada seorang tu lah. Mesti bohong nampak. Itu sifat manusia, tak nak percaya juga. Dah dia kata tidak, sudahlah. Apa masalah yang kita, kalau dia kahwin 3 pun apa untung kita? Apa untung kita kalau dia kahwin 3? Dan apa rugi kita kalau dia kahwin 3 yang kita nak sibuk sangat? Untung apa kita kalau dia kahwin 3? Kenuri dia pun dia tak jemput kita. Untung apa, rugi apa kita kalau dia kahwin 3? Apa masalah? Tak ada masalah apa, silakan. Tapi tabiat manusia ni tuan-tuan, nak ngumpat, nak mengata, tak habis-habis. Sedangkan mengumpat, mengeji, memfitnah itu mengikis pahala. Tuan-tuan, pahala kita ni terkikis dengan sebab ngumpat. Semalam saya sebutlah di Kemensah, orang yang tak sembahyang tarawih di rumah tetapi tak mengumpat, tapi tak sembahyang tarawih, tak ngumpat, duduk dengan anak-anak baca Quran, duduk dengan isteri baca Quran, dia tengok kerja sekolah anak dia. Orang macam tu lebih baik daripada orang yang bertarawih tapi mengumpat pada orang. Lebih baik dia duduk di rumah, duduk dengan anak-anak dia, tak ada ngata siapa, tak ada fitnah siapa, dia duduk di rumah dia tapi tarawih tak buat. Lebih baik daripada kita yang bertarawih, yang mengata pada orang. Dengan Tok Bilal kita mengata, dengan Tok Siap kita mengata, dengan panas kita mengata, dengan hujan kita mengata. Panas pun kita kata, panas gila surau ni, bila nak bubuh ekon, duit banyak bubuh lah ekon. Tuan-tuan ngumpat kadang dosa. Tuan-tuan keluar daripada masjid, hujan pula turun, celaka betul hujan pula. Habis pahala tuan-tuan, sebab tuan-tuan maki kepada hujan. Maki kepada hujan bermakna maki pada Allah, sebab Allah yang menurunkan hujan. Baik tu sah sembahyang, duduk di rumah, tak ada maki siapa, lebih baik daripada kita pula. Sebab tu berhati-hati tuan-tuan. Kita yang buat ibadah sunat belum tentu dapat pahala. Belum tentu orang yang tak datang buat ibadah sunat tak ada pahala. Kadang-kadang orang yang tak datang buat ibadah sunat lebih besar pahala daripada kita yang datang berbuat ibadah sunnah. Rosaknya ibadah kita kerana mulut itu. Baik, kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, orang Yahudi ni suka menipu dan suka berbuat kemungkaran. Kalau sekiranya mereka tahu saya masuk Islam, mereka akan mencela saya. Maka janganlah Tuhan bagi tahu kepada mereka bahawa aku dah Islam. Masukkanlah aku di bilik belakang dan tanyailah mereka tentangku. Abdullah bin Salam kata, ya Rasulullah, umat Yahudi ni, umat aku ni, kaum yang suka menipu. Kaum yang suka menipu. Ni tuan-tuan sekarang ni, H1N1. Tuan-tuan tak pernah kaji ke kemungkinan H1N1 ini adalah satu gerakan daripada gerakan Yahudi? Semua babi. Tidak ada vaksin yang menyembuhkan sekarang. Yang ada sekarang ni antiviral itu. Sekali suntik 140, kalau swasta 160, 140. Mahal tuan-tuan. Orang kadang-kadang pergi ke hospital, lama nunggu. Hospital sekarang 100% kehadiran orang mendapat rawatan. Kalau dulu sehari 800, sekarang 1600.
doktor pun naik pening.